Alhamdulillah Auda, kita dalam segmen bahasa dan kesejahteraan Melayu. Jadi sebelum kita mengikuti wawancara ini, ada baiknya untuk kita ni memahami sedikit mengenai dengan pengajaran dan pembelajaran pemikiran berfalsafah dalam mata pelajaran bahasa Melayu melalui penerapan pedagogi hikmah ya. Jadi dalam kita mengajar matlamat ekonomi berasaskan pengetahuan dalam zaman revolusi industri 4.0 ini, salah satu cabaran utama yang kita tempuhi ialah berkaitan cara kita menghadam dan menggunakan maklumat atau pengetahuan baru. Ia menggusarkan kerana maklumat atau pengetahuan baru yang berlegar di sekeliling kita ini boleh saja tidak sahih dan palsu semata-mata. Dan akhirnya bukan sahaja tindakan ini boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan kita. Dan Auda, akibatnya ada di antara kita yang menghadapi dilema. Manakala pertimbangan dan tindakan kita pula boleh terencat dan akhirnya membawa kepada kerugian banyak pihak. Justru itu Auda, sebuah mekanisme rangka kerja kognitif diperlukan untuk memandu proses penghadaman dan pertimbangan yang kita laksanakan. Dan cantiknya, ia boleh dipelajari dan diperkasa dalam kelas bahasa. Ya, dan sebab itu kita menjemput Dr. Alimat bin Omar Ali, iaitu pensyarah Institut Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah Universiti Brunei Darussalam untuk kita ini ketahui bersama mengenai dengan perkara ini. Jadi Doktor ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi Doktor ya, untuk pertama kali mungkin boleh berkongsi bersama dengan penonton kita apakah falsafah dan mengapa ia amat penting dalam rutin kita ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada penyampai. Falsafah. Ingin saya mulakan dengan pernyataan berikut. Mutu kehidupan seseorang sangat berkait dengan mutu caranya berfikir. Oleh itu, berfikir dengan mutu yang baik memang sangat berguna untuk kita. Jadi falsafah dari segi bahasa bermaksud cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Akan tetapi dalam penerapan seharian, falsafah atau pemikiran berfalsafah dikaitkan dengan usaha seseorang secara kritis mencari makna atau mencari kebenaran mengenai sesuatu hal. Oleh itu, ia perlu dilakukan dengan cekap dan baik sekali, iaitu dengan adil wa ima pun bagi hal-hal biasa dan wa ima pun bagi sesiapa sahaja. Ya, jadi yang mulia Doktor, mungkin kita ingin juga mengetahui, dapat dijelaskan mengapakah pemikiran falsafah ini perlu diajarkan atau dipelajari? Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Okey, terima kasih. Jika kita rujuk sekali lagi pemaknaan falsafah, iaitu berkenaan merungkai kebenaran, kualiti ini jelas wujud pada naluri dan diri kanak-kanak. Kanak-kanak secara fitrah mempunyai semangat ingin tahu yang tinggi. Kajian menganggarkan kanak-kanak mengajukan di antara 70 ke 300 buah soalan setiap hari. Dan ini kanak-kanak yang berumur 4 tahun ya. Dan daripada angka ini 40 lebih peratus soalan berkaitan dengan perkara-perkara harian yang dialami oleh kanak-kanak itu sendiri, manakala selebihnya dirangsang oleh imajinasi mereka. Namun fakta yang lebih menarik dalam sebuah kajian yang dilaksanakan di London, kajian tersebut mendapati bahawa soalan dalam kedudukan pertama daripada 10 soalan yang paling mencabar yang diajukan kepada para ibu bapa oleh kanak-kanak di sana ialah mengapa manusia mati atau mengapa manusia meninggal dunia. Jadi hal ini bermaksud kanak-kanak ini ada rasa ingin tahu mengenai hal fundamental berkaitan manusia dan kehidupan yang mungkin kompleks untuk difahamkan atau diberikan oleh ibu bapa. Justru semangat ini mesti dimanfaatkan dengan bijaksana oleh kita semua. Maksudnya, manusia sejak kanak-kanak lagi memang mempunyai kemahiran berfikir menggunakan falsafah. Dan jika biasaan dan bimbingan yang diberikan melatihnya kepada cara berfikir yang cemerlang, insya-Allah tentu saja ia akan menguntungkan. Tetapi jika struktur yang digunakan untuk menyambut rasa ingin tahu ini hambar, maka mungkin saja proses dan kemahiran berfikir untuk mencari kebenaran ini terhambat dan terpesong pula hasilnya. Iya,
Jadi itu ya mengenai dengan kalau kita ni amati bersama memang ya kanak-kanak sebenarnya rasa ingin tahu itu amat tinggi. Betul. Jadi ia tertakluk kepada kita macam mana untuk kita ni menjelaskannya ya. Baik ya, yang mulia doktor, kalau kita berkata mengenai dengan falsafah atau pemikiran berfalsafah ini, ada antaranya ya ahli masyarakat yang akan memandang bahawa ia tidak sesuai dimasukkan ke dalam kurikulum, lebih-lebih lagi dalam peringkat pendidikan di sekolah rendah. Jadi kalau bagi doktor sendiri, macam mana pendapat mengenai dengan perkara ini? Ya, memang benar. Ini adalah satu kerisauan kerana falsafah bukanlah satu isu yang ringan ya. Jadi dalam konteks kehidupan seharian, falsafah bukanlah sesuatu yang biasa dizahirkan penggunaannya. Walau bagaimanapun, hal ini bukan bererti ia tidak digunakan sama sekali. Pemikiran berfalsafah ini mungkin dianggap hanya digunakan oleh para cendekiawan, para profesional dan para pemimpin sahaja. Walhal usaha mencari kebenaran ini kita lakukan setiap hari. Jadi dalam bilik darjah, strategi bersesuaian, misalnya penggunaan pedagogi hikmah patut digunakan untuk melatih murid atau pelajar berfikir menggunakan falsafah. Seperkara utama yang perlu saya tegaskan ialah dalam konteks ini kita tidak mengajarkan konsep falsafah itu di sekolah. Akan tetapi penekanannya ialah terhadap pembawaan dalam bilik darjah yang memberi ruang, melatih dan membimbing murid-murid dalam merungkai kebenaran secara kritis. Ya, baik. Dan kita ingin mengetahui juga ya, apa pengertian ataupun apakah pedagogi hikmah ini yang mulia doktor? Okey, terima kasih. Ya. Akal dan berfikir adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada manusia dan makhluk-makhluk terpilih lain. Sebagai suatu proses, berfikir secara kritis memang dituntut dan sebaiknya ia dilakukan dengan bijak agar hasilan yang diperoleh itu juga bijak. Sebelum menjawab soalan ini, kita lihat konteks pendidikan barat dalam mereka mendekati pengajaran kemahiran berfikir, khususnya pemikiran berfalsafah. Dalam konteks pendidikan barat, pemikiran berfalsafah ini sudah lama bernafas dalam kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Misalnya melalui program-program P4C ataupun Philosophy for Children. Bahan belajar boleh disediakan antaranya dalam dua bentuk, iaitu yang pertama soalan dalam bentuk soalan, misalnya mengenai hal-hal kemanusiaan seperti yang soalan yang tadi, iaitu mengapa manusia mati, atau soalan-soalan yang lain misalnya apakah cinta dan lain-lain. Dan dalam bentuk kedua pula, ia dalam bentuk episod naratif yang mengandungi dilema yang mencabar, dramatik, tetapi tidaklah begitu provokatif. Misalnya bahan naratif yang saya masukkan ini adalah cerita mengenai seorang kanak-kanak yang berdepan dengan dua buah pilihan setara keutamaannya. Proses membuat pilihan ini kita jadikan sebagai objek pembelajaran, iaitu perlu memilih sama ada untuk menggunakan wang. Kanak-kanak ini tadi perlu memilih sama ada menggunakan wang tersebut untuk memberikan sumbangan kepada seorang yang meminta atau menggunakan wang tersebut untuk melunaskan iuran sekolah. Jadi kanak-kanak ini berdepan dengan dilema dan biasanya dilemanya sebagai seorang manusia menolong yang memerlukan adalah disyorkan, akan tetapi dalam konteks ini watak cerita ini perlu membuat pembayaran juga menggunakan wang tersebut untuk melunaskan tadi iuran sekolah. Jadi dalam kelas selepas membaca bahan ini, murid-murid ini kemudiannya diberikan peluang untuk berdialog sesama sendiri, iaitu diberikan ruang untuk bergelumang dengan soalan-soalan Sokratik. Soalan Sokratik ialah soalan terbuka dan yang menggunakan perkataan mengapa. Jadi soalan terbuka dan tidak ada jawapan yang mungkin dipersetujui oleh rakan-rakan dalam bilik darjah tersebut. Dialog yang saya masukkan ialah perbincangan yang beretika dan yang mengandungi penyoalan dan pengongsian jawapan yang untuk mencari kebenaran. Jadi dialog ini dilangsungkan dengan bantuan seorang yang lebih dewasa dan bijaksana, misalnya guru selaku pemudah cara atau peneraju dialog. Tugas pemudah cara pula hanyalah memperkaya dialog dengan soalan-soalan, menambah soalan-soalan yang padu tanpa memberi jawapan. Semua ini berlaku dalam kumpulan inquiry yang dinyatakan tadi. Jadi panjang jawapannya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pedagogi hikmah. Pedagogi hikmah juga sama.
Bezanya dengan P4C tadi ialah pemudah cara akan memperkaya dialog dengan nilai-nilai Islam yang bertunjangkan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi peneraju dialog ini cuba menutup pemikiran-pemikiran bebas ya. P4C amnya lebih bersifat berkecuali dan tanpa mekanisme Islamik yang dipatuhi dalam pedagogi hikmah. P4C mungkin akan dijadikan medan untuk mengembangkan cara berfikir liberal, feminis atau fahaman-fahaman lain, dan ini sesungguhnya amat tidak sesuailah dengan konteks budaya kita. Iya, jadi maksudnya itu doktor ya untuk mengajar murid-murid ini untuk berfikir secara untuk mengetahui mengenai dengan kebenarannya ya. Ya. Iya, baik. Seterusnya Yang Mulia Doktor, dalam konteks mata pelajaran bahasa Melayu, bagaimana pedagogi hikmah ini dilaksanakan dalam bilik darjah? Okay, terima kasih soalannya. Sarjana dalam bidang pendidikan khususnya pemikiran berfalsafah, misalnya Robert Fisher, menegaskan bahawa seunggulnya pemikiran berfalsafah ini dipelajari merentas kurikulum dan memandangkan berfikir ini dengan bahasa dekat dengan bahasa, maka pedagogi hikmah ini amat cocok diadakan dalam kelas-kelas bahasa. Dalam hubungan ini, bahasa Melayu bukanlah lagi sebuah mata pelajaran yang dijadikan sebagai alat pembasmian buta huruf semata-mata. Mutakhir ini, bahasa Melayu adalah sebuah mata pelajaran yang berobjektif untuk mencapai kecekapan literasi, berkomunikasi dan berfikir bagi pelajar-pelajar. Oleh itu, kecekapan berbahasa amat penting dalam kita mencapai matlamat ekonomi berasaskan maklumat. Manakala pendidikan pula amnya menuju ke arah pembentukan modal insan yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi juga sebaiknya seperti yang dinyatakan oleh Syekh Najib Al-Atas, iaitu menghasilkan insan yang beradab, adil dan berhikmah atau insan yang bijaksana. Jadi kita berpegang kepada pernyataan-pernyataan ini. Penyerapan pedagogi hikmah ke dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa akan menjadi anak kunci kepada mencapai hasrat-hasrat yang dinyatakan tadi. Tumpuan perlu digamblingkan untuk kita memasukkan komponen utama pedagogi hikmah, iaitu dialog sokratik, kumpulan inquiry, objek pembelajaran, pemudah cara atau peneraju yang berpandukan nilai Islam sebagai turus dialog ke dalam pedagogi harian kelas bahasa. Pelaksanaannya sebagai misal boleh dilakukan dalam aspek bacaan atau fahaman, khususnya untuk latihan mengupas dan merungkai kebenaran melalui kelambu dilema yang dipersembahkan kepada murid-murid dalam lingkungan nilai Islamik. Ya. Alhamdulillah, sudah tidak bersedia kita mengetahui bersama mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu pengajaran dan pembelajaran pemikiran berfalsafah dalam mata pelajaran bahasa Melayu melalui penerapan pedagogi hikmah. Jadi apa dapat kita ni ringkaskan di sini, di mana dalam konteks ini kita tidak perlu mengajar konsep falsafah di sekolah. Betul. Tetapi lebih kepada penekanannya ialah terhadap pembawaan dalam bilik darjah ya, iaitu kita ni memberi ruang melatih dan juga membimbing murid-murid dalam merungkai kebenarannya secara kritis. Ya, ingin saya menambah dalam kajian yang diadakan misalnya di United Kingdom ya, pengajaran falsafah ini memberikan kesan sampingan yang baik kepada para pelajar ya, para murid. Walaupun ia diajarkan dalam kelas bahasa atau diajarkan secara merentas kurikulum, kajian-kajian mendapati bahawa kanak-kanak yang telah didedahkan secara aktif dan secara baik menggunakan pemikiran berfalsafah ini juga dapat mempertingkatkan mutu prestasi mereka dalam mata pelajaran matematik. Jadi ini adalah satu kajian yang perlu kita ambil kira untuk melihat bahawa segalanya berkaitan yang dipelajari ya, bukannya dipisah-pisahkan menurut subjek, tapi kemahiran yang diberikan kepada pelajar akan dibawa dan dipakai oleh pelajar-pelajar ini bukan saja dalam mata pelajaran tersebut, tapi juga dalam mata pelajaran lain dan bahkan mungkin dalam segala sisi kehidupan mereka.
Betul Okey, itu dia. ya. Dan sebanyak ianya memberikan mendedahkan mereka untuk lebih berfikiran terbuka juga ya. Doktor ya. Alhamdulillah. Jadi habis kita masih lagi ya dalam segmen keseteraan Melayu, iaitu di mana kita menyentuh mengenai dengan pengajaran dan pembelajaran berfikiran berfalsafah dalam mata pelajaran bahasa Melayu melalui penerapan pedagogi hikmah. Jadi kalau kita melihat bukan saja menerusi pelajaran bahasa Melayu, malahan dapat dikaitkan juga untuk kita diterapkan untuk subjek-subjek yang lain. Betul. Ya. Ya, alhamdulillah ya, dengan adanya penjelasan dan juga informasi berguna sebentar tadi dengan topik ataupun tajuk yang telah pun kita bawakan dan telah pun dibentangkan oleh tetamu kita tadi, itu dapat menambahkan lagi pengetahuan kita khususnya kepada kita yang mungkin lebih menjurus kepada perkara-perkara yang seperti yang telah kita bawakan pada kali ini, di mana pengajaran dan pembelajaran pemikiran berfalsafah ya dalam mata pelajaran bahasa Melayu melalui penerapan pedagogi hikmah ini. Perlunya ada pendedahan sebetulnya, Intan ya. Betul. Baik, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Dr. Ali Ahmad bin Omar Ali, merupakan pensyarah Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah Universiti Brunei Darussalam. Sekali lagi Yang Mulia Doktor, sampai pagi mengucapkan jutaan terima kasih ya. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.